أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم مسلمين مسلمات yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala atas kurniaan dan juga nikmat serta pemberian yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala apa yang Allah kurniakan kepada kita maka dapat kita jadikan sebagai sebab untuk terus kita dapat melaksanakan apa yang telah pun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mengharapkan ada di antara amalan-amalan ataupun kebaikan-kebaikan yang kita laksanakan akan diterima sebagai suatu amal yang soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ianya menjadi sebab untuk kita mendapat keampunan, rahmat dan keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah pada malam ni kita menyambung sebahagian lagi daripada persoalan yang terdapat dalam hadis yang ke-9 yang dikumpulkan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitab yang dinamakan sebagai Jami' Ulum wal Hikam. Kita masih membincangkan tentang persoalan perkara yang kedua yang terdapat dalam hadis yang ke-9 ini, ketika mana ada suatu perintah ataupun suatu apa yang disebut oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan dua persoalan. Pertama, persoalan perintah, dan kedua, persoalan larangan, yang mana telah pun kita bincangkan ataupun kongsikan bersama tentang pandangan para ulama dalam apa yang disebut sebagai sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan tentang persoalan yang tersebut dalam sabda baginda yang berbunyi, idza nahaitukum an syai'in fajtanibuhu wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Jadi dah pun kita bincang pandangan para ulama berkaitan dengan persoalan yang kita sebutkan dalam sabda Nabi tadi. Maka malam ni kita sambung sebahagian lagi daripada apa yang disebutkan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali ketika mana imam ataupun pengarang kitab ni lebih cenderung untuk memilih pandangan yang pertama, yang juga merupakan pandangan kepada guru dia iaitu Imam Ahmad Ibn Hanbal, yang menyatakan bahawasanya apa yang disabdakan oleh Nabi tadi bermaksud perintah-perintah yang berupa larangan lebih berat daripada perintah-perintah yang berhubung dengan persoalan suruhan. Jadi kerana itulah dalam syariat Allah Subhanahu wa taala ini maka terdapat apa yang disebut sebagai rukhsah ataupun kelonggaran dalam perintah ataupun dalam suruhan. Jadi kita sambung pada malam ni di muka surat yang ke-361 di bawah tajuk kelonggaran dalam suruhan. Maka sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum.
Apabila saya perintahkan kamu dengan sesuatu, maka lakukanlah apa yang kamu mampu daripadanya. Maka ini menunjukkan bahawa sesiapa yang tidak mampu melakukan sesuatu suruhan sepenuhnya, tetapi mampu melakukan sebahagiannya sahaja, maka hendaklah dia melakukan apa yang dia mampu itu sahaja. Maka itu yang disebutkan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali di dalam persoalan yang kita sebutkan tadi. Ketika mana perintah yang disebut sebagai perintah suruhan ini merupakan sesuatu yang memang diperintahkan oleh Allah, maka andai kata kalau sekiranya kita berhadapan, kalau sekiranya kita berhalangan ataupun ada halangan-halangan yang tidak memungkinkan kita untuk melaksanakan perintah tadi sepenuhnya, maka perintah tadi kena juga kita buat sekadar mana yang kita mampu. Maka kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali, maka hukum ini diamalkan dalam banyak persoalan. Jadi kalau kita nak tengok mana dia yang kata begitu, mana dia kata kalau sekiranya Allah perintahkan satu benda, tiba-tiba kita tak dapat nak buat dengan keadaan yang sempurna kerana berhadapan dengan berbagai-bagai halangan ataupun kekangan dan sebagainya, maka perintah tetap perintah yang bersifat kena juga kita buat sekadar mana yang kita boleh. Maka dibawa contoh oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam beberapa perkara. Yang pertamanya bersuci. Maka apabila seseorang itu mampu melakukan sebahagian ibadah bersuci dan tidak mampu melakukan sebahagian yang lain, sama ada kerana tidak ada air atau kerana sakit pada sebahagian anggota, maka hendaklah dia melakukan apa yang dia mampu. Selebihnya hendaklah dia bertayammum. Maka hukum ini mencakupi uduk dan juga mandi menurut pandangan yang masyhur. Itu di antara dia. Contoh tadi, bila mana kata bersuci itu satu perintah, satu arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan bila mana kata bentuk itu perintah, bentuk itu arahan, mau tidak mau, maka sifat dia mesti ditaati, sifat dia mesti dipatuhi. Jadi kadang-kadang kita tak mampu nak melaksanakan ibadah tadi dengan cara yang sempurna kerana beberapa persoalan, antaranya mungkin kerana tidak ada air. Ketika mana kita mengetahui di antara alat yang digunakan untuk bersuci ialah air. Jadi kadang-kadang air tak ada, ataupun kadang-kadang air ada tapi cukup untuk kegunaan-kegunaan yang lebih perlu, lebih penting, ataupun kadang-kadang air banyak tetapi kita pula terhalang kerana sakit dan sebagainya. Maka ketika itu disebutkan oleh para ulama, maka dia hendaklah melakukan ibadah bersuci tadi mengikut apa yang dia mampu, dan selebihnya hendaklah dia bertayammum. Maka ini di antara contoh yang dibawa datang oleh Imam Rajab Al-Hambali. Kemudian begitu juga yang keduanya, persoalan sembahyang. Maka sesiapa yang tidak mampu melaksanakan sembahyang fardu dalam keadaan berdiri, maka hendaklah dia salat dalam keadaan duduk. Jika dia tak mampu juga, hendaklah dia bersalat dalam keadaan mengiring. Baik, maka dalam Sahih Al-Imam Bukhari diriwayatkan daripada Imran ibn Husain radhiyallahu an bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salli qa'iman fa in lam tastati' fa qa'idan fa in lam tastati' fa 'ala janbin aw qamaqal." Baik. Nabi kata apa? Sembahyanglah secara berdiri. Kerana perintah asal sembahyang kena berdiri. Mana rukun sembahyang. Tapi kadang-kadang kita tak boleh berdiri. Mungkin kita sembahyang dalam keadaan di waktu itu tidak membenarkan kita untuk berdiri, misal kata, ataupun ada halangan-halangan yang tak mampu untuk kita lakukan sembahyang dengan berdiri. Maka Nabi kata apa? Fa in lam tastati'. Jadi jika sekiranya kita tak mampu, maka faqa'idan, maka hendaklah sembahyang secara duduk. Maka kalau tak boleh juga, fa in lam tastati' fa 'ala janbin, maka jika kamu tak mampu juga, maka sembahyanglah sambil mengiring di atas rusuk ataupun lambung. Jadi bermakna
Itu di mana perintah tadi ada rukhsah, ada kelonggaran. Maksudnya, jika seorang itu tidak mampu melakukan dalam keadaan yang disebutkan di atas, maka hendaklah dia melakukan isyarat dengan mata dan salat dengan hati. Dan sembahyang itu sekali-kali tidak gugur mengikut pandangan yang paling masyhur. Jadi bermakna kod mana pun yang penting kena sembahyang, kerana itu arahan. Tak boleh berdiri, kemudian mana kata duduk, tak boleh duduk dalam keadaan baring mengiring, tak boleh mengiring terlentang, tak boleh pula dengan mata, tak boleh lagi dengan hati, tapi dalam keadaan selagi mana ada nyawa, kena sembahyang. Tak boleh sebut kata tak boleh sembahyang, pasal dah tak boleh nak buat apa ni. Kecuali kalau kata dah tak ada nyawa tu tak boleh buat apa lah. Tak? Tapi kalau sekiranya masih ada lagi akal, masih ada lagi maknanya kehidupan ataupun nyawa yang ada, maka sembahyang tadi mesti dilakukan sekadar mana yang mampu, sekadar mana yang boleh. Maka sembahyang itu kata para ulama tidak sekali-kali gugur, kerana sifat perintah tadi. Bila kata kena sembahyang, kena sembahyang. Cuma kalau tak boleh dengan cara yang telah pun ditetapkan, maka ada kelonggaran-kelonggaran yang tertentu. Baik, tu yang kedua. Contoh yang ketiga, zakat fitrah. Apabila seorang itu mampu mengeluarkan sebahagian daripada satu gantang sahaja, maka wajib dia mengeluarkan apa yang dia mampu mengikut pandangan yang sahih. Adapun orang yang mampu berpuasa sebahagian daripada waktu siang dan bukan keseluruhannya, maka dia tidak wajib berpuasa tanpa khilaf. Ini kerana berpuasa sebahagian hari saja bukanlah satu ibadah. Kecuali puasa lah. Kalau sekiranya maknanya dia boleh puasa mana kata pagi je, agak lepas pada zuhur dia tak boleh puasa, maka ketika tu dia kira tak puasa sepanjang hari, kerana ibadah puasa tadi tak boleh mana kata nak dibahagi dua, kerana dia ada maksa dia. Jadi kalau sekiranya tak dapat penuh, maka kira tak dapat penuh lah. Jadi kalau sekiranya yang lain tu, contoh macam zakat fitrah tadi, kalau dikatakan tak mampu untuk mengeluarkan sebanyak satu gantang, maka ataupun mana kata dia boleh keluarkan kurang daripada itu, maka mengikut pandangan yang sahih dia wajib juga untuk melaksanakan tuntutan yang tersebut. Kenapa? Kerana itu benda yang disuruh. Yang Nabi kata tadi, idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Baik. Yang keempat, kafarah. Jika seorang itu mampu membebaskan sebahagian hamba sahaja, tidak wajib dia melakukannya, kerana membebaskan sebahagian hamba sahaja tidak disukai oleh syarak. Bahkan syarak memerintahkan supaya menyempurnakan pembebasan hamba dengan apa cara sekalipun. Contoh kata kafarah tu lah. Jadi bila kata dia tak mampu, contohnya kalau nak bebaskan hamba, maka dia pergilah kepada kaedah yang seterusnya. Tapi kalau nak bebaskan hamba macam puasa setengah hari tadi, tak boleh lah. Bagaimana kita nak membebaskan hamba tadi sebahagian aja, sebahagian lagi masih jadi hamba, tak maunya begitu. Tak? Jadi dalam keadaan kalau maknanya satu perkara tadi tak mampu dilaksanakan sepenuhnya, maka kadang-kadang dia berpindah kepada perkara-perkara yang diberikan sebagai kaedah dan sebagai cara. Tapi nak tunjuk kata apa, di situ ada rukhsah, di situ ada kelonggaran. Itu yang Nabi sebutkan tadi. Baik. Yang kelima, wukuf di Arafah. Orang yang terlepas wukuf di Arafah semasa haji, maka akan timbul persoalan. Katalah seorang ni tadi dalam keadaan dia tak sempat nak wukuf di Arafah, di mana Arafah itu perbuatan wukuf ni merupakan perkara yang paling utama dalam melaksanakan ibadah haji. Yang Nabi kata al-hajjul arafat. Baik. Tiba-tiba dia tak dapat nak mana kata wukuf di Arafah, maka timbul persoalan, adakah wajib dia menunaikan amalan-amalan yang lain selepasnya, seperti bermalam di Musdalifah dan melontar jamrah, ataupun tidak. Sebaliknya, dia hanya perlu melakukan tawaf dan sa'i. Di samping itu dia bertahallul dengan mengerjakan umrah. Jadi ada dua persoalan yang ditimbulkan dalam
persoalan ni. Contoh kata orang tadi dia terlepas wukuf di Arafah, tak sempat dalam keadaan masa yang ditentukan ataupun waktu yang telah pun ditetapkan, dia tak ada, ataupun masa-masa dia sampai di Arafah tu masa yang sepatutnya dia berada dah pun berlalu. Ketika ini kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali ada timbul persoalan sama ada dia wajib menunaikan amalan yang selepas dia. Bermakna lepas penunainya wukuf di Arafah, pergi pula bermalam di Muzdalifah, kemudian besoknya pula melontar jamrah, ataupun tak payah. Ataupun dia hanya perlu melakukan tawaf, sa'i, kemudian dia bertahalul dengan mengerjakan ibadah umrah. Itu persoalan yang disebut. Maka dijawab oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam persoalan ini terdapat dua riwayat daripada Imam Ahmad. Jadi dalam masalah ini ada dua pandangan dalam mazhab Hambali. Pertama, riwayat yang lebih masyhur ialah orang yang tersebut hanya perlu melakukan tawaf dan sa'i. Sebabnya ialah kerana bermalam di Muzdalifah dan melontar adalah amalan susulan kepada wukuf di Arafah. Maka Allah Subhanahu wa taala hanya memerintahkan orang yang beredar daripada Arafah supaya menyebut namanya ketika berada di Masy'aril Haram, dan supaya menyebut nama Allah pada hari-hari yang tertentu. Maka oleh itu perkara tersebut tidak dituntut daripada orang yang tidak wukuf di Arafah seperti mana ia tidak dituntut daripada orang yang mengerjakan ibadah umrah. Itu pandangan dalam mazhab Hambali kepada orang yang dalam keadaan yang tadilah. Jadi bermakna maksudnya ada keringanan dan kelonggaran yang diberikan dalam perkara-perkara yang tersebut. Jadi itulah apa yang disimpulkan ataupun yang disebut oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam menghuraikan hadis yang ke-9 yang menceritakan tentang dua persoalan. Yang pertama hari itu berkaitan dengan persoalan larangan ataupun tegahan daripada kita melakukan perbuatan bertanya berkaitan dengan perkara-perkara yang tak sepatutnya kita tanya, ataupun tentang beberapa perkara yang kita andaikan akan berlaku pada ketika-ketika ataupun waktu-waktu ataupun keadaan-keadaan yang tertentu. Dan telah pun diceritakan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali bagaimana kaedah yang paling selamat ataupun yang paling sempurna untuk kita lakukan dalam perkara-perkara yang kita sebutkan tadi. Dan yang kedua tentang persoalan antara tuntutan dan juga tegahan. Maka itu yang disebut dalam hadis yang ke-9. Baik. Kemudian kita masuk pula kepada hadis yang ke-10 dalam kitab jilid yang pertama. Ni kerana hadis ni ada 50, kita baru ada pada jilid yang pertama, di mana jilid pertama ni mengandungi sebanyak 11 hadis. Kita sampai ke hadis yang ke-10 pada malam ni, insya-Allah habis pada hadis ke-11. Kita sambung pada jilid yang kedua nanti. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kesempatan dan juga ruang untuk terus berkongsi pandangan para ulama dalam memahami beberapa perkara yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Hadis dan huraian. Maka hadis ini juga merupakan sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan daripada Imam Muslim rahimahullah daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba wa innallaha ta'ala amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin faqala ya ayyuhar rusul kulu minat tayyibati wa'malu salihan. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر وأشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام فغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك أو كما قال. Baik, itu hadis yang diceritakan
oleh Imam Muslim daripada Abi Hurairah, yang bermaksud diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah memerintahkan orang-orang yang beriman dengan apa yang telah pun diperintahkan kepada para rasul. Maka Allah berfirman, yang bermaksud, wahai para rasul, makanlah daripada makanan yang baik dan halal, serta lakukanlah amalan yang saleh. Maka firman ini terdapat dalam surah Al-Mu'minun pada ayat yang ke-51. Baik. Dan Allah Ta'ala berfirman, yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, makanlah daripada makanan yang baik dan halal yang kami kurniakan kepada kamu. Maka firman ini pula terdapat dalam suratul Baqarah ayat 172. Kemudian baginda menyebut tentang seorang lelaki yang jauh perjalanannya, kusut masai rambutnya dan berdebu badannya. Lalu dia mengangkat kedua tangan ke langit sambil berkata, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku, sedangkan makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan dia diberi makan daripada makanan yang haram, maka oleh itu bagaimanakah akan dikabulkan doa yang dipohonnya? Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik, itu yang disebut sebagai hadis yang akan kita kongsikan pula pandangan Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam mengupas, dalam menghurai, dalam menjelaskan apa yang Nabi nak sampaikan pada kita, agar mudah-mudahan kita boleh mengambil pengajaran daripada hadis yang tersebut. Baik, sebelum kita pergi dengan lebih jauh, kita melihat dulu kepada persoalan yang disebut sebagai takhrijil hadis ataupun ulasan berkaitan dengan hadis ini. Maka hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada riwayat Fudail ibn Marzuq, daripada Adi ibn Thabit, daripada Abi Hazim, daripada Abi Hurairah radhiyallahu an. Maka itu dia punya jalan daripada Nabi sampailah kepada Imam Muslim, sampai kepada Imam Muslim. Jadi diriwayatkan daripada seorang demi seorang demi seorang sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, maka ia juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan beliau berkata hadis ini martabatnya hasan gharib. Fudail ibn Marzuq adalah seorang yang thiqah wasat, yakni yang pertengahan ataupun sederhana. Hadis beliau diriwayatkan oleh Imam Muslim tetapi tidak diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Maka itu dari segi persoalan perawi hadis ni, kalau kita nak tengok lanjut perbahasan berkaitan dengan rawi ni, maka kena buka bab yang berkaitan dengan persoalan hadis lah. Jadi kadang-kadang ada ulama-ulama hadis yang orang ni diambil guna pakai, tapi dalam masalah ini pula dia tak pakai ataupun tak terima periwayatan yang datang daripada seorang yang sama. Jadi itu dari sudut maknanya sedikit sebanyak tentang persoalan hadis untuk kita fahami, daripada soal maknanya periwayatan daripada seorang sampailah kepada ulama yang meriwayatkan hadis yang tersebut. Baik, kemudian dikupas pada persoalan yang pertama tentang yang Nabi kata innallaha tayyibun. Baik, di bawah tajuk Allah Maha Baik, maka sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam innallaha tayyibun, yang bermaksud sesungguhnya Allah itu Maha baik. Maka lafaz ini juga telah pun diriwayatkan daripada Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu an, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha tayyibun yuhibbut tayyiba, nazifun yuhibbun nazafah, jawadun yuhibbul jud, atau kama qala. Apa kata Nabi? Sesungguhnya Allah Maha baik dan sukakan yang baik. Allah Maha suci dan sukakan kesucian, dan Allah Maha pemurah, maka Allah sukakan sifat pemurah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, tetapi dalam sanadnya terdapat kritikan.
Cuma dalam soal periwayatan tadi ada sedikit persoalan yang timbul lah. Cuma nak sebut kata kalimah yang sama tu juga ada dalam hadis yang kita sebutkan tadi. Lafaz apa? Innallaha tayyibun. Baik. Maka perkataan tayyib di sini bermaksud yang bersih ataupun yang baik. Biasa kadang-kadang orang sebut kita kata tayyib, maknanya bersih lah tu. Tak, benda baik, benda bersih, benda baik disebut sebagai tayyib. Baik. Jadi maksud hadis ini ialah Allah Subhanahu wa taala Maha suci daripada segala kekurangan dan kecacatan. Itu maksud dia. Yang kata tadi Allah innallaha tayyibun, apa makna kata Allah tu baik? Apa maksud kata Allah tu makna kata bersih? Maksudnya bersih, baik daripada sebarang kekurangan dan kecacatan. Benda yang sama jugalah kalau kita yang kita biasa gunakan dalam kehidupan kita. Bila kita kata ni benda yang baik, bermakna tak ada benda yang tak elok pada benda tadi. Nak sebut kata dia ni orang baik, seolah-olah mana kata tak ada benda yang tak elok keluar daripada diri dia, sama ada perbuatan dia ataupun percakapan dia. Pasal kalau makna kata ada benda tadi yang timbul daripada orang tadi, benda yang tak baik, kita akan kata ni orang bukan orang baik. Ni orang tak baik, dia cakap tak betul dan sebagainya lah. Tapi kalau sebut kata orang baik, bermakna itulah, bermakna tak ada pada diri dia ataupun tidak ada pada persoalan yang lahir daripada diri dia tadi dalam keadaan sebarang kekurangan dan kecacatan. Maksud itulah yang disebut oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali bila sebut kata innallaha tayyibah, bermakna kita menyucikan Allah daripada sebarang kekurangan dan kecacatan. Baik. Ini sebagaimana yang dinyatakan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wat-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyibat ulaika mubarrauna mimma yaqulun. Dan wanita-wanita yang baik, yakni selayaknya untuk lelaki-lelaki yang baik, dan lelaki-lelaki yang baik pula selayaknya untuk wanita-wanita yang baik, dan mereka itu adalah bersih daripada tuduhan buruk yang dikatakan oleh orang-orang yang jahat. Dalam surah An-Nur ayat yang ke-26. Jadi tafsiran berkaitan dengan ayat ni boleh kita lihat dengan lebih lanjut dalam persoalan tadi. Cuma nak sebut kata di situ ialah maksud yang baik tadi tayyibat, tayyibun, maka ialah orang-orang yang bersih daripada segala kekotoran dan kesan amalan-amalan yang keji. Itu maksud dia lah. Maka itu yang disebut sebagai persoalan innallaha tayyibun. Maksudnya Allah tu dalam keadaan bersih, dalam keadaan tidak ada sebarang kekurangan dan kecacatan pada zatnya, pada namanya, pada maknanya sifat dia, dan pada perbuatan, pada apa juga tak ada. Maka itu yang disebut sebagai tayyib tadi. Baik. Kemudian sambung kepada sabda yang seterusnya, la yaqbalu illa tayyibah. Maka bila mana kata Allah Subhanahu wa taala tadi berada dalam keadaan yang macam itu, maka Nabi kata la yaqbalu illa tayyibah, dan Allah tidak menerima kecuali yang baik sahaja. Maka makna potongan hadis ini juga terdapat dalam hadis yang berkaitan dengan sedekah, di mana lafaznya, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Al-Bukhari, Imam Muslim dan lain-lain daripada Abi Hurairah sebagaimana yang tercatat dalam nota kaki di bawah tu. Cuma hadis yang tadi la yuqbalu illa tayyibah juga ada dalam hadis yang berkaitan dengan sedekah. Apa Nabi kata? La yatasaddaqu ahadun bi sadaqatin min kasbi tayyibin wa la yaqbalu Allahu illa tayyibah. Maka seorang itu tidak bersedekah dengan satu sedekah daripada hasil usaha yang baik, sedangkan Allah tidak menerima melainkan amalan yang baik sahaja. Maka kata para ulama lah, kalau andai kata kita bersedekah
dengan sumber-sumber yang tak elok. Contohnya kita sedekah dengan sumber ataupun duit yang kita dapat daripada perkara yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka para ulama menyatakan sedekah tu tidak mendatangkan apa-apa pahala. Kita sedekah dengan mungkin kata duit judi ataupun duit-duit yang kita dapat daripada sumber yang haram, cuma kita sedekahkan ataupun kita berikan sebagai sedekah, maka ulama menyatakan makanya dia tidak mendapat apa-apa pahala. Dari sudut sedekah itulah, dari sudut sedekah tu maknanya tak ada. Mungkin kalau ada pahala pun mungkin dari sudut yang lain, tapi nak sebut kata sedekah tadi dalam keadaan duit yang kita dapat tu bukan daripada sumber yang halal, maka tidak mendatangkan apa-apa ganjaran, kerana hadis ni tadi menyatakan itulah la yatasaddaqu ahadun bisadaqatin min kasbit tayyib wa la yaqbalullahu illa tayyiba. Kalimah yang sama dalam hadis ini yang juga terdapat dalam hadis yang berkaitan dengan sedekah. Baik. Jadi maksud dia Allah Subhanahu Wa Taala tak menerima sedekah melainkan yang baik dan halal. Jadi bermakna kalau kita nak sedekah kenalah sedekah tadi berasaskan kepada sumber-sumber yang kita dapat dengan cara yang sebaiknya ataupun yang sepatutnya. Jadi kalau luar daripada cara yang dihalalkan, di luar daripada cara yang dibenarkan, maka Allah tidak menerima amalan tersebut. Bermakna tidak diberikan ganjaran dan juga pahala. Baik. Itu satu. Maka ada yang berpendapat bahawa maksud sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iaitu Allah tidak menerima melainkan yang baik dalam hadis yang sedang kita bincangkan ini adalah lebih luas daripada maksud yang tersebut. Jadi ada juga pendapat yang mengatakan maknanya lebih luas daripada tu. Maknanya lebih besar daripada apa yang diceritakan ataupun yang lihat oleh sebahagian ulama dalam pandangan mereka. Apa dia yang lebih besar tu? Iaitu Allah Subhanahu Wa Taala tidak menerima amalan melainkan yang baik dan suci daripada segala perosak amalan seperti riya dan ujub dan lain-lain. Atau maksud dia bukan sahaja daripada contohnya mana kata tak terima sedekah, tapi juga Allah tak akan terima amalan tadi hatta kalau sedekah tadi daripada sumber yang halal tapi disertai dengan makhluk-makhluk perosak dia. Kita beri sedekah tapi kerana nak tunjuk walaupun duit tadi halal, maka bila ada sifat nak riak maka tak jadi kira. Itu yang disebut sebagai makna yang luas, kerana apa yang dinamakan sebagai perosak amalan juga merupakan sesuatu yang tidak baik. Bukan saja yang baik itu daripada sumber, tapi kalau sumber itu dah halal sekalipun tapi kita tujuan dia pun tak kena, maka tak juga diterima, tak ada juga pahala walaupun sumbernya tadi bersih dah 100% daripada sumber yang halal. Tapi bila kita sedekah, tujuan niat kita bukan ikhlas kerana Allah, tapi kerana supaya orang nampak kata kebaikan kita, supaya orang puji dan kita berasa mana kata ujub, berasa bangga ataupun melakukan benda-benda yang merosakkan amalan kita. Maka ketika itu juga maksudnya Allah tak terima, kerana maksud tadi tayyib tu lebih maknanya lebih besar, lebih luas. Baik. Maka dia juga tidak menerima harta melainkan yang baik dan halal. Maka oleh itu kebaikan adalah amalan, sifat amalan, perkataan dan kepercayaan, maka semua ini terbahagi kepada baik dan juga buruk. Jadi itu di antara pandangan yang kedua tentang perkara yang berkaitan dengan yang disebutkan oleh Nabi la yaqbalu illa tayyiba. Jadi maksudnya mana kata baik tadi mungkin dari sudut, setengah ulama mengatakan dari sudut sumber, disandarkan kepada hadis yang menunjukkan Nabi kata Allah tak terima sedekah, tak beri pahala, tak beri ganjaran, tak beri apa-apa kebaikan kalau kita sedekah tapi sumber sedekah tadi tak baik. Maksudnya ambil daripada sumber yang haram.
Tapi ada pula para ulama mengatakan tak, lebih daripada tu. Maksud kata baik tadi bukan dari sudut sumber sahaja, tapi dari sudut tujuan. Jadi kalaupun sumber tadi mana kata elok, sumber tadi halal 100% sekalipun, kalau tujuan sedekah tadi nak riak, ada sifat ujub, ada supaya boleh diceritakan kebaikan ataupun yang kita namakan sebagai sum'ah, maka juga Allah tak terima. Ini pandangan yang kedua. Baik. Kemudian ada pula pandangan yang ketiga. Ada pula yang berpandangan bahawa maksud hadis ini termasuk dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi qul la yastawil khabithu wat tayyib walau a'jabaka kathratul khabith, yang bermaksud katakanlah wahai Muhammad, yang buruk dan yang baik adalah tidak sama, walaupun perkara buruk yang banyak itu mengkagumkan engkau. Dalam surah Al-Ma'idah ayat yang ke-100. Maka inilah semuanya. Jadi ada pula ulama mengatakan hadis ini sebagai satu pandangan ataupun satu penjelasan berkaitan dengan berkaitan dengan firman Allah dalam surah Al-Ma'idah. Jadi bermakna benda buruk ini, apa benda buruk, maka Allah tak terima. Tak kira lah apa benda pun. Daripada sumber ke tujuan ke apa benda pun, kalau kata buruk, hatta kalau yang buruk itu pun menjadi satu kekaguman pada diri kita, menjadi suatu benda yang kita nampak hebat, yang menjadi satu benda yang kita nampak baik, maka tetap tidak baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka itu yang disebut oleh pandangan yang ketiga. Kenapa? Maka mereka mengatakan antaranya Allah Subhanahu wa taala telah membahagikan percakapan kepada yang baik dengan yang buruk. Maka dalil mereka mengatakan dalam firman Allah yang lain, Allah menggambarkan bila percakapan yang kita ucapkan ini, maka Allah letakkan ada yang baik, ada yang buruk. Di mana? Dalam firman Allah yang berbunyi mathalu kalimatin khabithah kasyajaratin khabithah. Maka Allah telah pun membuat satu perumpamaan atau perbandingan, itu kalimah yang baik la ilaha illallah seumpama sebatang pohon yang baik, dan juga membandingkan kalimah yang tidak elok sebagai sebatang pohon yang buruk dalam surah Ibrahim pada ayat yang ke-24 dan 26. Baik. Begitu juga firman Allah dalam surah Fatir ayat yang ke-10, ilaihi yas'adul kalimatut tayyib, yang bermaksud kepadanya lah naik, ini diterima dan diberikan pahala kalimah-kalimah yang baik, iaitu la ilaha illallah dan lain-lainnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala juga menyifatkan Nabi bahawa baginda menghalalkan perkara-perkara yang baik serta mengharamkan yang buruk dan juga yang keji. Maka ini di antara hujah golongan ulama yang lain dalam mengumpas persoalan yang Nabi kata tadi, la yaqbalu illa tayyiba. Apa maksud tayyib tu? Apa makna yang baik itu? Baik. Kemudian ada lagi para ulama yang berpandangan bahawa maksud potongan hadis ini ialah mencakupi segala perbuatan, kata-kata dan kepercayaan, di mana Allah Subhanahu wa taala telah menyifatkan orang-orang yang beriman sebagai baik dalam firman-Nya, alladzina tatawaffahumul malaikatu tayyibin. Dan orang-orang yang dimatikan oleh para malaikat dalam keadaan yang baik. Jadi ada juga ulama mengatakan yang maksud kata yang tak terima melainkan yang baik terbaik itu apa dia? Maknanya semua benda yang disebut sebagai yang lahir daripada manusia, bukan perbuatan-perbuatan yang tertentu, bukan hanya sedekah saja, tapi semua perbuatan. Maknanya
apapun amalan, apapun kata-kata, apapun i'tiqad dan kepercayaan, maka itu semua kena baik. Kalau tak baik, Allah tak terima. Hujahnya mana? Maka Allah telah menyifatkan orang-orang yang beriman sebagai golongan yang baik. Kenapa? Kerana biasanya orang beriman ni dia akan melakukan perbuatan yang baik, mengatakan perkataan yang baik, dan akidah serta pegangan mereka juga pegangan yang baik. Maka itu menunjukkan bahawasanya yang dimaksudkan dengan tayyib tadi adalah keseluruhan apa yang dilakukan oleh manusia, bukan terkhusus kepada mungkin beberapa ibadah tertentu, contoh kata sedekah saja, ataupun mungkin bersumberkan daripada ataupun berkaitan dengan persoalan-persoalan tertentu, tetapi mencakupi semua persoalan, semua benda yang lahir daripada manusia tadi, sama ada dari sudut i'tiqad, sama ada dari sudut kata-kata, sama ada dari sudut perbuatan. Maka semuanya kalau sekiranya baik Allah terima, kalau sekiranya tak baik Allah tak terima, berhujahkan kepada ayat yang kita sebutkan tadi. Baik, kita ambil sikit lagi. Sesungguhnya para malaikat berkata ketika orang-orang mukmin meninggal dunia, keluarlah wahai roh yang baik yang berada di dalam jasad yang baik. Dan ketika mana mereka memasuki syurga pula, para malaikat memberi salam kepada mereka dengan berkata, tibtum, semoga kamu berada dalam keadaan yang baik. Itu maksud kata digelar sebagai orang yang baik. Pasal apa? Kerana semuanya baik. I'tiqad dia tadi baik, kata-kata dia tadi baik, amalan dia tadi baik. Maka itulah yang Allah maksud, yang Nabi kata tadi, Allah tak terima melainkan yang baik. Bermakna semua benda, tak kira lah apa benda pun, sifat perbuatan tadi, kalau tak baik maka tak terima, kalau baik baru diterima. Baik, maka disebutkan dalam sebuah hadis bahawa apabila orang mukmin menziarahi saudaranya kerana Allah Subhanahu wa taala, maka para malaikat berkata kepadanya, tibta wa taba mamsyaka wa tabawwa'ta minal jannati manzilah. Maka hadis ni diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Tirmizi, Ibnu Majah, Ibn Hibban. Cuma dalam sanadnya terdapat seorang laki-laki yang dinamakan sebagai Isa ibn Sinan, di mana beliau dikategorikan sebagai perawi yang dhaif. Cuma hadis tu ada itulah, nak sebut kata benda baik tu tadi. Baik. Jadi hadis ni apa cerita? Disebutkan bahawasanya bila mana ada orang mukmin tadi, nak sebut kata yang maksud ulama ketiga tu, yang sering mengatakan yang baik tu ialah sifat semua perbuatan yang antaranya dilakukan oleh orang mukmin, kerana berdasarkan juga sebuah hadis ni, walaupun ada rawi yang dhaif dalam hadis tadi, maka disebutkan bila mana ada orang mukmin ziarah saudara dia kerana Allah, maka malaikat kata pada dia, supaya kamu berada dalam keadaan baik, semoga perjalanan kamu juga baik, semoga kamu tinggal di suatu tempat yang baik di dalam syurga. Itu yang disebutkan sebagai persoalan yang dinamakan oleh pandangan yang seterusnya. Jadi orang mukmin semuanya baik, hatinya, lidahnya, jasadnya, serta kerana apa? Kerana keimanan yang berada di dalam hatinya, lahir daripada lidahnya melalui berzikir, dan lahir daripada anggotanya melalui amal soleh yang merupakan hasil iman, serta termasuk dalam nama iman. Dan semua perkara yang baik ini diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Maka itu hujah ataupun alasan golongan yang mengatakan, yang sebut kata baik itu ialah keseluruhan apa juga amalan. Dia tak kira dari sudut amal-amal tertentu, tak kira daripada sumber, tak kira daripada tujuan, apa benda pun yang dilakukan, kalau benda tadi baik maka Allah terima, kalau sekiranya tak baik Allah tak terima. Dan di antara faktor terbesar kepada kebaikan amalan seorang mukmin ialah kebaikan makanannya yang datang daripada sumber yang halal. Dengan itu amalannya akan menjadi bersih. Maka kita sambung pula nanti Nabi kata,
baru hair makan tu. Jadi maknanya dalam keadaan dia ada sebab. Yang kata jadi baik tu dia bukan boleh automatik. Tak? Dia tak boleh mana kata dalam keadaan tiba-tiba jadi baik, tapi dia mesti ada punca. Dia mesti ada sebab. Dia mesti ada sesuatu yang menjadi penyebab kepada perkara yang tersebut. Itu sebab kalau kita sakit pun pergi klinik, doktor kata pasal apa sakit, dia kata. Tak? Dia tanya sebab, walaupun dia tahu kita sakit dah. Tapi dia tanya sebab apa sakit. Maka kerana apa? Kerana takkan jadi tiba-tiba tak ada sebab sakit terus. Tak? Dia ada punca. Dia ada dia punya persoalan. Jadi insyaAllah kita akan bincang nanti tentang apa yang Nabi sebut, alasan yang dia kata boleh jadi baik tu. Yang mana bila baik tadi Allah terima, maka kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali kerana antaranya faktor sumber yang halal. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesempatan untuk kita membincangkan ataupun berkongsi pandangan dan penjelasan para ulama, antaranya pandangan pengarang kitabnya untuk kita memahami persoalan-persoalan yang mudah-mudahan memberikan kebaikan dan kemanfaatan kepada kehidupan kita insya-Allah. Untuk itu sama-sama kita tangguh dulu dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan hamidin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanahu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.